Okay, hai. Hari ini kita akan belajar bab 12 berkaitan dengan sukatan kecenderungan memusat. Okay, sukatan kecenderungan memusat ini di bawah tajuk statistik. Apa itu statistik? Statistik ini adalah salah satu bidang matematik yang berkaitan dengan data. Mesti ada satu bidang yang dinamakan statistik. Jadi siapa berminat boleh ambil bahagian ni, statistik. Okay, statistik ni kamu tahu dia mesti berkaitan data. Jadi macam mana nak dapat data? Caranya mesti dikumpulkan dahulu. Kemudian dia akan disusun, dihuraikan dan dibuat analisis. Jadi apabila sudah ada analisis, kita akan boleh buat kesimpulan. Okay. So untuk tajuk kecenderungan memusat hari ini, kita akan belajar macam mana nak menentukan mode, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Hari ini saya nak tumpukan perhatian berkaitan data tak terkumpul. Okay, macam mana kita nak tentukan mode, mean dan median untuk data tak terkumpul. Jadi ini adalah salah satu jenis menganalisis data, iaitu mode, mean dan median. Okay, mode, mean dan median bagi satu set data tak terkumpul. Apa itu data tak terkumpul? Okay, kita tengok sini contoh data tak terkumpul. Saya bagi satu contoh lah. Okay, data tak terkumpul, jenis set data ada, satu lagi jenis jadual kekerapan. Set data dia macam ni, dia koma, dia bagi saja data dia, tapi jadual kekerapan dia buat kemas-kemas dalam bentuk jadual. Okay, 10 kekerapannya 1. Ini bermaksud 10 tu ada sekali saja. Kalau 20 ada 6 kali, jadi 20, 20, samalah macam set data. Okay, sekarang kita nak tahu apa itu mode. Mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okay. Mode adalah yang paling tinggi kekerapannya. Maksudnya, bila kita dapat data, kita tengok data mana yang paling banyak kali berulang, itu dipanggil mode. Okay. Seterusnya, median. Median adalah yang berada di tengah-tengah. Okay. Tetapi sebelum kita tengok mana data yang di tengah-tengah, syaratnya mesti kita susun dahulu. Okay. Kita kena susun dahulu ikut tertib menaik ataupun menurun. Biasanya kita buat menaik lah, paling senang ingat dalam kepala. Kita susun dahulu mengikut tertib naik, lepas tu kita tengok mana data yang di tengah-tengah. Itulah median. Okay. Kalau kamu tengok yang diberi di bawah ni, ini adalah proses kerja lah. Kalau median, mesti pertama kena susun ikut tertib naik. Selepas susun, kita kena tengok data tu genap atau ganjil. Maksudnya kalau data tu sebanyak, ada 4 data je contohlah, 2, 3, 5, 10 contoh, ada 4 data saja. Jadi dia kata median adalah purata dua nilai yang di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni. Okay, purata maksudnya apa? Tambahkan dia, bahagi dengan 2. Kiralah berapa median. Okay. Lepas tu kalau median tu dah susun secara menaik, lepas tu kita tengok bilangannya ganjil. Contohlah ada 1, 2, 7. Okay. Datanya ganjil, nampaknya ada 3 je data. Jadi ganjil kan? Kalau ganjil, nilai data adalah di tengah-tengah. Jadi siapa tengah-tengah? 2. Jadi mediannya 2. Tak payah kira, terus dia ambil 2. Okay. Yang ini kena kira sikit. Yang genap kena kira sikit sebab tengah-tengah dia ada 2 data. Okay. Kemudian yang ini kalau median untuk jadual kekerapan. Tadi tu tadi yang ni, ini median kalau data dia begini, yang set data koma-koma saja begini ya. Kalau yang ini dalam bentuk jadual kekerapan yang saya tunjuk sebelum tadi. Jadi cara dia ada rumus tersendiri. Ini rumus dia. Kena hafal. Okey. Kalau tak hafal pun sebenarnya ada cara lain juga. Dia tidak semestinya wajib ikut rumus ni. Kamu boleh fikir logik juga. Okey. Kemudian mean. Mean pun ada 2 rumus. Okay, kalau dalam peperiksaan biasanya rumus ini diberi. Okay. Jadi mean kalau untuk set data, mean adalah jumlah nilai data bahagi bilangan data. Kalau dia bentuk dalam jadual kekerapan punya data diberi. Okay, data diberi dalam bentuk jadual kekerapan. Jadi rumus dia mean adalah hasil tambah data didarabkan dengan kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okay. Lepas tu kita tengok data tak terkumpul. Ini salah satu contoh data tak terkumpul. Okay, saya ajar 2 cara nak kira. Satu kalau diberi set data, satu lagi kalau diberi jadual kekerapan. Jadi arahan soalan dia. Okay, sekarang kita nak menentukan mode, median dan mean bagi data yang diberi di atas ni. Okay, ada 2 data, iaitu set data dalam bentuk koma begini, koma begini. Satu lagi dalam bentuk jadual kekerapan, iaitu lebih teratur, lebih kemas. Okay, jadi cara dia saya ajar dulu kalau set data. Okay. Kalau set data tadi dia kata mode adalah data yang paling kerap berulang. Jadi kita tengok set data ni. 28, 27, 21, 23, 24, 21, 25, 24. Kita tengok mana yang paling banyak berulang. 28 hanya ada sekali. 27 ada sekali. 21 ada 1, 2 ada 2. 21 ada 2. 23 ada 1. 24 ada 2.
So, mod ialah 21 dan 24. Faham? Okey, seterusnya median. Median tadi apa? Median adalah data yang di tengah-tengah, tapi syaratnya kena susun dahulu data yang diberi ni. Okay? Data yang diberi ni kena susun dahulu. Jadi kita susun dahulu mengikut tertib. Nah, ini mod selesai. Sekarang kita nak cari median. Nak cari median, kena buat apa dulu? Pertama, susun. Susun tertib menaik atau menurun. Saya buat yang menaik lah, senang. Okay? So, paling kecil datanya 21. Ada berapa? 1, 2. 2 kan? Ini sudah, ini sudah. Kemudian, lepas 21, 23. Ada satu lagi. Lagi. 24. Ada 2. 24. 24. Lagi. 25. 27. 28. Okey. So, berapa data ni tadi? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okey, ada 8 data. Jadi, 8 data adalah genap. Okey, bilangan datanya genap. Tadi kita belajar kalau genap apa? Kalau genap kita ambil purata dua nilai yang di tengah-tengah. Dua nilai yang di tengah-tengah. Okey, kita potong Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. So, ada tinggal 2 data di tengah-tengah. Jadi, macam mana nak dapat median? Macam mana dapat median? Median adalah tambahkan 2 data di tengah-tengah bahagi 2. Okey, so tekan kalkulator. 24 tambah 24 bahagi 2, jawapannya 24. So, siaplah. Okay, ini median kalau datanya genap. Kalau data ganjil senang. Kalau data ganjil dia memang ada satu nombor je kat tengah-tengah. Jadi kita ambil terus. Tak payah buat berbahagi 2 ni ya. Okay, itu median. Okay, sekarang kita nak buat mean. Mean. Okay, mean pula. Mean tadi apa kita belajar? Mean. Mean kita salin dulu. Mean sama dengan jumlah nilai data bahagi bilangan data. Okey. Jumlah nilai data. Jumlah nilai data maksudnya apa? Maksudnya semua data ini kita kena tambahkan. Tambahlah sama dengan 28 tambah 27 tambah 21 tambah 23 tambah 24 tambah 21 tambah 25 tambah 24 bahagi semua dengan bilangan data. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bahagi dengan 8. So, kamu kira semua ni, tambahkan, kamu akan dapat 193 bahagi 8. So, tekan kalkulator. Berapa jawapannya? 24.125. Okey. Senang kan? Okey, sekarang saya nak ajar bagaimana nak menentukan mod, median dan mean bagi data dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan ni dia lebih kemas, lebih tersusun berbanding set data. Tetapi untuk median dia akan ada sedikit berfikirlah untuk menentukan median. Okey, tapi jangan risau, senang saja. Okey, sekarang kita tengok apa itu mod. Kita sudah belajarkan mod. Mod adalah data yang paling kerap berulang. Okey, kita tengok sini. 10 dia berulang berapa? Sekali. 20 berulang berapa kali? 6. Ini kekerapan tu maksudnya nombor 10 tu diulang sebanyak berapa kali? Okey. 30 kekerapannya 3. 40 kekerapannya 1. Jadi dalam banyak-banyak data 10, 20, 30, 40 yang mana paling kerap berulang? Iaitu data yang bernombor 20 sebab dia telah berulang sebanyak berapa kali? 6 kali. Ini kekerapan dia ada 6 kali. Okey, kemudian kita nak cari median. Median. Median tu apa?
Median adalah data yang disusun dahulu mengikut tertib menaik. Lepas tu dia mesti yang tengah-tengah. Tetapi sekarang ni macam mana? Adakah 20 dan 30 itu dikira tengah-tengah? Tidak. Kita tak boleh ambil terus 10, 20, 30, 40. So tengah-tengahnya 20 dan 30. Bukan. Kita ada dua kaedah. Kaedah pertama kita boleh buat sama seperti set data, iaitu kita susun dulu. Okay. Kita susun dulu. Macam mana nak susun? Susun mengikut tertib menaik. Jadi data dia dah bagi 10 ada berapa kali? Sekali. Jadi kita tulis sekali. 20 ada berapa kali? 6 kali. Kita tulis dah 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kemudian 30 ada berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. 40 ada berapa sekali saja. Okey. So lepas kita susun data tu mengikut tertib menaik, apa kita buat? Kita cari nombor yang di tengah-tengah. Jadi cara nak tengah-tengah, kita potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, kanan. Kiri, kanan. So siapa yang di tengah-tengah? Jadi mediannya adalah 20 sebab dia di tengah-tengah. Tapi cara yang saya buat ini, ni cara susun ni, lepas tu cari tengah-tengah ni, dia kurang sesuai kalau data dia terlampau banyak. Macam sekarang ni data kita sikit je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 data je. Jadi tidaklah banyak sangat kita nak susun. Sebab biasanya jadual kekerapan ni data dia banyak. Biasanya berpuluh-puluh. Jadi ada satu lagi kaedah yang kita boleh dapat median dengan cara lebih cepat. Okey, iaitu kita buat jadual lagi. Okey, kita buat jadual. Kita tiru saja jadual yang diberi ni. Nanti kita akan tambah sikit. Okey. Ada masa. Okey, lepas tu ada kekerapan. Okey. Di bawah ni kita akan tambah kedudukan data. Okey. Masa masa ada 10, 20, 30, 40. Okey, so kekerapan 1, 6, 3, 1. Jadi sekarang kita kena isi. Kita kena isi di bahagian kedudukan data. Senang saja. Nak isi petak pertama ni, kita tengok sini. Kekerapannya ada 1. So kita tulis 1. Nak isi petak kedua, kita tambahkan kedua-dua data ni. 1 tambah 6, 7. Nak dapat petak ketiga, tambahkan ketiga-tiga ni. 1 tambah 6 tambah 3, 10. Nak dapat keempat, tambah semua. So ada berapa? 11. Jadi ada 11 data. Untuk data 10 dia adalah kedudukan data yang pertama. Kalau 20 dia adalah kedudukan data. Ini kena ubah sedikit lah. Okay, kita tengok sini. Kedudukan data ini pertama. Okay, 1. Lepas 1 sambungannya nombor 2. Jadi kita letaklah kotak kedua ni 2 hingga nombor 7. Okay. Lepas 7 sambungnya tempat ke 8 hingga ke 10. Lepas 10 terus 11. Jadi tak payahlah isi hingga tu. Okay, jadi ini maksud kedudukan data ni lah. 1, 10 tu adalah kedudukan yang pertama. 20 adalah kedudukan kedua sehingga ke 7. Kemudian 30 adalah kedudukan ke 8 hingga ke 10. Dan ke 40 adalah kedudukan ke 11. Jadi cara nak kira dia, kita ambil mana kita punya ini. Kita akan gunakan rumus yang kita belajar yang ada diberi ni, menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Okey, median.
Data kita tadi genap ke ganjil? Data kita tadi ada berapa? Berapa data kita tadi? Semua sekali ada 11 data. So, kalau 11 data, dia ganjil. Jadi, kalau ganjil, kita akan gunakan rumus yang inilah. Okay, kita akan gunakan rumus ni. Jadi, kita tulis. Kita akan tulis ni. Data pada kedudukan ke N tambah 1 per 2. N tu apa? N tu adalah jumlah kekerapan. Okay, sekarang berapa jumlah kekerapan kita? Semua sekali ada 11 tambah 1 bahagi 2. So, berapa semua sekali? 11 tambah 1, 12. 12 bahagi 2. Bagi berapa? 6. So, nak cari median. Median mesti data pada kedudukan ke-6. Okay, data pada kedudukan ke-6. Jadi, kita tengoklah sini. Data pada kedudukan ke-6 di mana? Okay, kalau kita tengok sini adalah 10 adalah data di kedudukan pertama. Kalau 20 adalah data di kedudukan ke-2 hingga ke-7. 30 adalah data di kedudukan 8 hingga 10. 40 data yang di kedudukan ke-11. Kita tadi nak data kedudukan ke berapa? Kedudukan yang ke-6. Ke-6 di kawasan mana? Inilah, di kawasan ini. 2 hingga 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ada data di kedudukan ke-6 di sini. Iaitu nombor datanya adalah 20. So, median kita jawapannya. Median jawapannya adalah 20. So, 20 kan? Sama tak 20 ini dengan 20 yang kita dapat tadi? Sama. Jadi, sama saja nak guna jadual ni, nak gunakan kedudukan data boleh. Nak susun pun boleh. Pilih yang mana kita suka. Okay. So, itu sajalah saya rasa. Oh, min kita belum kira. Min bagi data tak terkumpul dalam bentuk jadual kekerapan. Okey, ini rumus dia. Mari kita salin dulu. Ni ya. Dalam jadual kekerapan, min dia adalah hasil tambah data darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Apa maksud ni? Mari kita tengok gambar asal kita. Okey. Hasil tambah data darab kekerapan. Mana data? Datanya 10. Okey, data 10. Data 10, kekerapannya 1. Jadi, data darab kekerapan. Jadi, datanya 10 darab dengan kekerapannya 1. Okay, kita buatlah begini. 10 darab 1. Dia kata hasil tambah. Hasil tambah sini kita tambah lagi. Tambah siapa? Tambah lagi data darab kekerapan. 20 darab 6. Tambah lagi 30 darab 3. Tambah lagi dengan 40 darab 1. Okay, per semua sekali dengan berapa? Jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan di bawah kekerapan ada 1, 6, 3, 1. Jadi, kalau jumlah kekerapan, tambahlah 1, tambah 6, tambah 3, tambah 1. So, kiralah di bahagian atas ni. Tekan kalkulator. Berapa dapat jawapan? Berapa? 2, 6, 0. Bahagi berapa bawah ni? Tambahkan dia. 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. 11. Jadi 260 bagi 11. Berapa jawapannya? 23.63. Kalau kamu tengok kalkulator kamu panjang jawapannya. 63. Jadi janganlah salin semua. Kita boleh buat
bundarkan. Jadi macam nak bundarkan, ikutlah arahan soalan. Kalau arahan soalan kata jawapan mesti betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi lepas titik perpuluhan tengok 2 tempat iaitu 6 dan 3. Lepas tu tengok sebelah. Kalau sebelahnya nombor 5, 6, 7, 8, 9, nombor yang 3 ini kena tambah dengan 1. Sebab ni nombor 6 kan. Jadi kalau 6 kena tambah 1. Kalau nombornya di bawah 4, 3, 2, 1 semua, kena kekal je. Jadi 2, 3.6, 4. Okey. Siap dah macam mana kira mod, median dan min untuk jadual kekerapan.